Hai, selamat kembali ke Sudin Saleh's channel. Okey, hari ni kita nak bercakap tentang MACD. Okey, bukan McDonald tetapi Moving Average Convergence Divergence MACD ataupun lebih popular dipanggil dengan sebagai MACD yang merupakan salah satu technical indicator. So, macam mana nak tengok? Okey, kalau anda tengok di chart yang ada di iSaham sebagai contoh, MACD tu berada di area bawah lah. So kalau tak ada lagi, kalau nak tambah, boleh klik dekat indicators. Okay, dan boleh search MACD. Alright, dan boleh pilih yang ni, MACD ni. Okay, so akan nampak lah dekat bawah ni. Bentuknya adalah seperti ini. Ada dua line yang kita perlu beri perhatian dekat sini. So kalau ikutkan default warna ni, okay, saya cuba zoom in sedikit. Yang warna biru ni adalah dipanggil sebagai MACD line. Okay, dan warna merah ni adalah merupakan signal line. Okay, signal line ni apa? Dia merupakan EMA, Exponential Moving Average 9 hari terhadap garisan ataupun pergerakan MACD ni. So kalau dekat price movement, kita dah biasa dengan konsep moving average tu, yang average untuk tempoh beberapa hari. So yang ini konsep yang sama diguna pakai, diaplikasikan untuk pergerakan point-point untuk MACD ni. So okay, so itu yang pertama. Dan sebenarnya moving average ni, MACD ni, walaupun namanya moving average convergence divergence, adakah dia berkait dengan moving average punya line yang dekat atas ni? So jawapannya ya, tetapi to be specific, dia adalah berasaskan daripada dua garisan moving average. Dan bukan moving average, tapi lebih tepat adalah exponential moving average. So boleh carilah kat sini, exponential moving average ataupun moving average exponential. Ada dua line, so saya akan letak dua kali sebab dua line. So kalau nak faham tentang konsep moving average ni, boleh tengok video saya yang lain yang saya ada terangkan tentang apa beza di antara simple moving average dan exponential moving average. Okay, so dia dua line, okay, berasaskan dua. Jadi kalau saya nak tunjukkan ni, baru kita akan faham nantilah perkaitannya di antara MACD di bawah ni. So yang pertama, kita tukarkan dia kepada 12 hari. Alright, tu line yang pertama yang berwarna warna apa yang ni? Okay, yang ni warna biru. Okay, yang ni defaultnya adalah warna yellowish sikit, atau orange sikit. 26 hari. Okay, 26 hari. So kita dalam MA tu kita dah tahu kan, dia ada satu nama lah yang dipanggil sebagai bila dua line ni bersilang, dua garisan ni bersilang, dua garisan MA ataupun EMA bersilang. So dalam kes ni adalah yang biru ni adalah 12 hari, yang warna orange sikit ni adalah, ataupun brown sikit ni adalah yang 26 hari. Dan apabila biru ni yang lebih kecil cross ke atas ni, merupakan satu signal yang dipanggil sebagai golden cross lah dalam konsep MA yang saya dah terangkan dalam video MA EMA sebelum ni. Okay, dan kalau anda perasan, maknanya bila dalam tempoh tu dia bersilang tu, jadi kalau tengok line MA di bawah ni yang berwarna biru ni juga, pada waktu tersebut, pada waktu dia cross tersebut, line yang biru ni sebelum ni di bawah pun cross ke atas point yang berwarna yang bernombor kosong ni, ataupun line kosong ni. Okay, kita cuba letak line dia supaya nampak clear sikit di 0,0,0,0,0. Susah pula Okey, situ tebalkan sikit. Okey, so nampak bila garisan biru ni cross, maknanya sama. Dia pun cross kat sini. Jadi sebenarnya kalau siapa yang memang pakai EMA untuk tempoh 12 dengan 26 ni, lepas tu at the same time pakai moving average convergence divergence ni, dia redundant, dia represent like the same thing lah. Dia cross balik. So macam contoh sebelum ni, bila kita tengok lah, so contoh kat sini kan, MA yang lebih kecil di atas MA 12 ni, di atas MA 26. The moment dia cross ke bawah, ataupun dipanggil sebagai dead cross, so line ini juga, okay, pun cross ke bawah zero tu. Bila dia cross ke bawah zero. So jadi kalau kita padamkan line MA ni, so kalau siapa yang pakai moving average convergence divergence ni, sebab tu ada satu penggunaan indikator technical MACD ni yang dikatakan
Ada yang ambil menggunakan apa ni, MACD line dan juga dia punya baseline ni, baseline yang 00 ni sebagai satu signal untuk dia menganggap saham tu dah beralih ke arah bullish ataupun bearish. Okay. So contoh, so bila line biru ni cross ke atas line 0, okay, MACD ni cross di atas baseline, maka ada yang mungkin membuat pembelian pada waktu tersebut. So dalam contoh ni kira untung lah, menjadilah. So sama macam technical indicator yang lain, bukannya setiap masa dia menjadi, adanya kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang dia tak menjadi. Okay, macam biasa kita go to screener, the application. So let's say kalau sesiapa yang suka the concept of MACD line ni, cross 0 ni, kita ada satu screener macam biasa, boleh buka di isaham.my, listkan all screeners. Okay, dan cuba carilah, boleh scroll ataupun boleh cari MACD, MACD. Okay, ada beberapa yang ni kita pernah review hari tu. Okay, MACD 4R1G SMA20 as support. Dan yang ni kita nak tengokkan yang ni lah. Okay, contoh yang ni, MACD above 0, maknanya sekarang ni signal MACD tu berada di atas 0, ataupun yang ini adalah yang baru cross 0. Memang kita bincang tadi baru cross 0. So cuba klik di sini. Okay, so anda akan nampak lah, ini adalah senarai saham-saham dan paras harganya yang recent cross ni. Kalau satu tu maknanya dia baru sehari lah line MACD tu cross 0. So dan sekarang berada pada MACD 0.01. Jadi boleh tengok lah contoh-contohnya. Mungkin kita pilih, sebab kadang-kadang ada, sebab dia memang tak ada filter yang lain, dia hanya letak filter MACD cross 0 je. Okay, so akan nampak lah saham-saham yang sikat-sikat macam ni, yang tak berapa popular ni. So kita try tengok saham-saham yang agak mungkin popular. Mungkin Mua Banli ni okay juga ni, maknanya ramai jugalah. Ada volume lah, ada volume anyway lah, bukannya saham sikat sangat. Agak sikat sikit tapi tak ada sikat sangat. So anda akan jumpa lah saham-saham yang seperti ini. Okay, MACD nya baru cross 0. Okay, so yang lain, okay, kita tengok Gtronic sebagai contoh, RM2.28. Dan sama juga MACD nya di bawah, kemudian cuba menaik dan baru saja cross 0. Okay, itu adalah salah satunya. Okay, mana nak entry, mana nak exit, semua tu sama, masih gunakan trading plan masing-masing. So kalau rasa ini sesuai dengan strategi anda, boleh tambah-tambah ataupun aplikasikan. Tapi ini adalah sedikit penerangan tentang MACD berbanding dengan point 0 ni. Okay, so selain daripada itu, okay, selain daripada MACD line ni cross 0 ataupun cross ke atas ataupun cross ke bawah, ada satu lagi lah macam kita bincangkan tadi kan, yang MACD punya line ni. So ada yang warna merah ni dipanggil sebagai signal untuk MACD je. So ada juga orang yang menggunakan dua line ini, MACD line dan juga signal line. Signal line merupakan EMA 9 kepada MACD ni. So dia gunakan konsep tersebut. Maknanya untuk orang yang begitu, dia akan tengok yang similar kepada MA punya konsep, dia bersilang juga. So ada yang melihat bila garisan MACD ni cross ke atas garisan signal, jadi ada yang anggap ini sebagai satu perkara signal yang positif lah, signal yang bullish. So mungkin untuk kes ni dia ada membuat pembelian dekat sini lah kalau mengikut kriterianya. So dalam contoh yang sebelum ni, maknanya birunya di bawah, cross ke atas, dia buat pembelian di area sini. Dan kemudian bila cross balik ke bawah ni, dia dah turn negatif di sini. So dalam kes ni macam tak menjadilah kan, dia macam agak sama je. Tapi dalam kes yang sebelum ni, cross ke atas signal pada harga sekitar di sini, dan bila dia cross balik di bawah signal pada sekitar sini, so adalah keuntungan sedikit di situ. So ini adalah sebagai contoh. Ada dua konsep penggunaan, satu MACD cross 0 punya line, dan satu lagi MACD cross signal punya line. Alright, itu sahaja sedikit penerangan tentang MACD dan screener yang berkaitan. So kalau suka video saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang lain.